Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta mic dia bang. Cikgu minta mic tu. Ya bang. Bergaul kan? Baik, tuan-tuan. Ni clear Jadi sebelum kita mulakan, saya nak minta abang-abang kita manjak depan sikit boleh. Saya nak bagi kok-kok kita nak duduk kepala lama, mana satu ni. Aku tengok gemuk dua-dua, mana satu tak tahu lah. Tak maaf saja. Saya minta abang-abang ni saya nak bagi kok-kok kita main lepas sikit pada dinding tu. Pengadang tu abang-abang ni main ke depan sikit. Tu tiang tu kita bagi orang perempuan duduk di tiang tu. Sial depa duduk di rumah pun duduk di dapur lah kata. Mari tadi tak nampak apa satu. Mari dak baik. Kok-kok sekalian. Nak panggil. Marilah nu hak belakang, hak duduk depan tak apa dah lah. Nu hak belakang nu walai nak masuk dia dah 2000 lagi nak masuk nu. Nu. Mari. Duduk depan. No, alhamdulillah. Orang kampung ni semua ramai berhijrah kot tuan Syekh no. Kita tengok semua penduduk tempatan yang budak-budak muda ni mungkin berhijrah kerja di luar Mekah no. Nampak hak duk ada ni hak bayar-bayar kita semua alhamdulillah. Sudi mai. Baik, kita mulakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'du. Alhamdulillah. Yang saya hormati, yang bahagia Tuan Setiausaha Pengacara Majlis, yang berhormat Tuan Syekh Wan Adas bin Wan Abdul Hamid, pegawai agama yang berhormat boleh tu. Yang berusaha YB jugalah. YB yang berusaha. Tuan Syekh Wan Adas bin Wan Abdul Hamid, pegawai agama Qadi daerah Banak Baru, yang kita raikan, yang kita tunggu-tunggu bersama pada malam ini, yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haslin bin Bahrim ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Haslin Bollywood, juga rakan baik dengan Tuan Syekh Wan Adas yang sudi bersama-sama kita di masjid kita, Masjid Badi'i, Kampung Bendang Raja, Pendang, Kedah. Seingat saya ini kali kedua kot. Betul tak tuan-tuan? Kali kedua Ustaz Haslin bersama dengan kita di sini. Kali pertama 17 Januari 2019. Tuan-tuan tak ingat lah. Masa tu tak PKP lagi. Masa tu duk elok lagi dah. Lepas tu PKP senyap. Katuk habis masjid-masjid. Tok Imam mari ngantuk bilai. Diorang ni apa? Ni buka balik. Buka balik kita mari pula. Jadi alhamdulillah kita ucapkan selamat datang kepada yang bahagia Ustaz Haslin dalam bicara santai pada malam ini. Mudah-mudahan ruangan yang kita sama-sama memenuhi pada malam ini menjadikan satu sumber ataupun satu medan, satu medium untuk kita sama-sama meraih ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Hari ni hari Jumaat, kalau kita tak pergi mana-mana mungkin kita duduk di rumah, terutama sekali yang orang perempuan lah. Yang orang lelaki-lelaki dia main semain Jumaat tadi, kemudian balik petang tu main asang tak main dah. Betul. Betul nak main tak apa kata gitu. Lebih kurang tu lah. Kan. Lepas tu maghrib pula tadi lah main. Lepas tu dengar isyak sekali. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dapat sama-sama keluar satu kampung. Habis apa? Orang kampung ni habis apa? Tak nyai. Ustaz. Ni habis satu kampung ni. Ada lagi? Ni ustaz kawan kita ni. Nama dia Ustaz Nyai. Nama benar dia lupa dah nama ustaz. Ustaz Finuddin. Tapi panggil Ustaz Nyai. Mengromai Nyai. Dia tahu dia. Tak apa dia tahu dah tu. Okeylah dia sendiri abang saya ni dia WhatsApp saya ni Ustaz Nyai ni. Tahu dah kalau ni kan. Alhamdulillah bagus dia ni. Tang mana ada program kita dia main. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan pada malam ini insya-Allah kita bersama-sama dengan bahagia Ustaz Haslin untuk kita sama-sama mengungkap ataupun merungkai kembali permasalahan dalam kehidupan kita untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menghadapi halangan-halangan dan sebagainya. Kita semua bila sampai umur kita pada masa ini Tuan Syekh, kan Tuan Syekh hari pertama mana? Dia kata tak apalah. Orang nak kata Tuan Syekh teman kan teman takut dia puan ni lari. Jadi Tuan Syekh duduk bersama kita alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita ni bila sampai umur bayar-bayar kita ni, kita duduk teringin semua nak buat baik, nak buat baik semua nak jadi baik. Kan? Kalau kita tanya orang yang pernah buat jahat pun di hujung-hujung dia nak jadi baik juga.
Jadi tapi ada halangan-halangan dia tu. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dalam hidup kita memang akan menghadapi apa segala halangan. Jadi yang kita nak bincang pada malam ini, insya-Allah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ibadah yang kita buat ini kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala. Tapi kita jangan duk kalut. Jangan duk kalut, duk kira pahala banyak mana Tuhan nak bagi, tak sah. Itu bukan kerja kita. Kerja kita sama-sama kita berusaha untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Allah suruh kita siapkan bekalan. Sesungguhnya bekalan yang kita nak bawa pergi bertemu Allah ialah takwa. Duit kita yang banyak-banyak tu kita simpan saja. Tapi kalau kita manfaatkan, boleh menjadi bekalan takwa kepada kita. Apa-apa saja harta yang kita ada, kita sumbangkan untuk agama Allah, maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, akan menjadi bekalan takwa kepada kita. Kehidupan kita suami isteri, kita hidup dalam keadaan mawaddah, rahmah, sakinah dan sebagainya dalam rumah tangga kita. Kita tak gaduh dengan suami kita, kita tak berkelahi dengan isteri kita dan sebagainya. Kita layan anak-anak kita dengan baik. Semuanya sumber untuk kita mendapatkan pahala. Dan inilah bekal kita nak bawa. Bekal yang kita nak bawa. Tuan-tuan ada bergelung-gelung tanah di sini, tuan-tuan. Tanah tu tak jadi apa pun kalau kita tak manfaatkan. Jadi pada malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita serahkan majlis ini kepada yang bahagia Ustaz Asdin untuk berkongsi dengan kita indahnya hidup berpahala, insya-Allah. Jadi saya tanpa melengahkan masa, mempersilakan yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Asdin bin Baharin untuk memulakan mukadimah program bicara santai kita pada malam ini. Silakan yang berbahagia Ustaz. Okey ni. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey dah. Boleh. Boleh. Boleh tak? Boleh. Betul bagi Tok Wadi cakap dulu. Oh, Tok Wadi bagi tangan gitu lah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Tadi di telefon dia. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Makasih Al-Fadhil Ustaz Al-Muhtaram Ustaz Lutfi Amir bin Saidin selaku pemudah cara pada malam ini. Yang berbahagia sahabat saya Sahibul Fadilah Tuan Pegawai Tadbir Agama Daerah Bandar Baru Ustaz Wan Adas, khususnya kepada Tuan Imam Masjid, ahli-ahli jurukuasa tadbir masjid, barisan kepimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini rasa sekali lagi lah, mana 3 tahun setengah baru dapat mari dijemput sekali lagi bersama-sama pada malam ini. Jadi bila Setiausaha kata tadi, apa tadi, santai-santai apa, kuliah santai-santai atau santai-santai kuliah, boh lah apa pun, pusing-pusing pun kau tu juga. Ya, jadi kita sembang-sembang dalam keadaan macam keluarga. Lebih senang macam ni rasa sebab boleh tengok seorang-seorang, ya, boleh kenal seorang-seorang, lebih akrab, masya-Allah. Makcik-makcik malam-malam belakang okey ke? Senyap habis dah. Okey ke makcik? Alhamdulillah. Di kita baru ni pakat bukan apa, duk bertemolok, duk makan daging korban. Tadi pun semayang kat masjid apa tadi? Teluk Junih. Apa ni? Teluk Junih lah. Masjid Teluk Junih tadi ni kami lepas Jumaat, lepas khutbah baca makan nasi. Nasi macam nasi kuning tu, nasi macam nasi berani apa dah. Dia bagi makan daging kambing dan juga kurma lembu, masak kambing masak merah.
Oh, memang balik-balik tu tidur-tidur sedap-sedap pukul 7. Tu kalah kambing lagi. Letih sangat Ustaz Ahmad dah. Jadi balik tadi pukul 3.30 sampai pukul 4 bila korang dah makan semua, balik-balik tu bini duduk sembang pun. Tahu-tahu duduk sembang aku ngatuk lah. Kan orang rumah kan kita nak tidur time tu dia nak sembang. Jadi suami yang baik ni layan bila. Jadi kata apa, gini abang nak tidur ambil energi sikit, malah nak pergi tu. Belah nu kubang kenyang, belah apa? No. Belah ni belah apa? Kubuk panjang. Jadi alhamdulillah tidur pukul 7, subhanallah makin lebih kurang mandi 7 suku sana kita tolak mai sini untuk bersama-sama khususnya memenuhi hajat sahabat saya Ustaz Wan Adas. Dulu pendang Ustaz noh. Benda tukar pergi kuliah Anak Baru pula. Masya-Allah. Dia makin jauh ke sana ni, jadi alhamdulillah Ustaz sempat lagi berkhidmat walaupun bukan qadi di sini, tapi kerana ini adalah kampung, supaya hidup ni jadi manusia bermanfaat dengan apa yang dia ada, yang dia perolehi. Itulah kita sebut tentang peranan manusia. Ya, kita duduk di mana sekalipun dalam bahasa mudah ni, jangan lupa diri. Pangkat besar mana sekalipun, jangan lupa diri, jangan meninggi diri. Sebab Nabi ada menyebutkan kepada kita iaitu ahabbul a'mali ila Allah, manusia yang paling Allah sayang sekali perbuatan dia ialah perbuatan yang orang lain dapat tempiah dia. Maksud dia orang lain dapat manfaat dari tubuh dia. Itu paling penting. Apa dia ni yang boleh didapat dari tubuh dia? Kata dia seorang cikgu dan dia ni pakar matematik, dan duduk dekat kampung ni. Maka mungkin sebulan sekali dia mengajar macam mana nak bagi budak-budak ni faham tentang matematik. Sebab matematik ni bangsa kita dia tak macam bangsa yang lain. Matematik susah, termasuk saya sendiri. Sains, biologi semua tu. Jadi kita ada kemahiran tu. Maka bila dia balik aja, dia memberikan satu sinaran dalam bentuk ilmu matematik. Dia nak ceramah dia tak pandai, nak buat tazkirah tak pandai Ustaz, tapi dia boleh untuk beri manfaat ilmu yang dia ada. Ada orang tu dia keluar daripada kampung Benang Raja ni ataupun di belah Kubuk Panjang ke mana ke, dia berhijrah pergi ke Kuala Lumpur, kemudian dia kaya. Dia berniaga catering je, nikah pula asal dengan tokai catering. Sambil dia buat catering, sambil dia kerja catering, dia catering bini pula anak dara tokai catering tu. Lalah dia yang cateringkan tokai catering tu balik. Pakai kata besar. Balik main Benang Raja ni kira kata lain semua break habis. Tak pernah tengok kata dah, dia kata nak apa mulai sungguh. Kan. Dia main kot tu. Maka dia ni alhamdulillah dia balik je, dia pergi mana-mana makan menyorok sarapan pagi, orang duk makan ramai tu, dia pergi dekat tokai kedai, semua saya bayar. Lepas tu dia balik. Mula-mula dia rahsia, lama-lama tak tahan rahsia, pecah dia. Sebenarnya tu dia kata saya nak anak din dalam belanja hamba semua. Jadi bila dia mai dia balik kampung ni, orang semua mengharapkan hamba, manfaat duit dia, belanja dia makan. Itulah yang Allah cukup suka. Orang yang tubuh badannya itu orang lain dapat rasa manfaat. Ini bagi contoh. Kan? Suara dia bagus. Dia balik-balik ni anak dia Johan sana, Johan Qori balik-balik sini. Dia tak datang masjid. Sebab apa? Dia nak menangkan, mengalunkan azan, dia nak bang kat masjid dia. Suara dia beri manfaat pada orang lain. Orang kampung yang tak pernah duk main, bukan tak pernah duk main, dia main pun kira kadang-kadang, jarang-jarang. Itu skrip apa menuju 4 belalang. Dia dengar kawan tu azannya, dia main, bukan nak mayang, main dengar siapa bang. Punyalah seronok. Dia kata botol semualah, tak sangkalah cucu kita je ni mak gayah tu suara sedap suruh. Sejuk mak dia mengandung, sejuk tok kepala dia. Sedalam bab ni siapa yang paling beri manfaat kepada orang. Sebab itu dambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi tak tinggalkan apa benda pun. Tapi yang Nabi tinggal ialah manfaat yang ada pada Nabi. Yang Nabi tinggalkan untuk Nabi anak-anak tak ada apa pun.
Tapi yang Nabi tinggalkan kepada umat dan anak Nabi Muhammad SAW hanyalah manfaat yang kita boleh ambil dan kita boleh pakai sampai hari ini. Allahu Akbar. Kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam mendambakan diri sebagai hamba kepada Allah. Sanggup masuk dalam api. Sanggup tinggalkan anak bini dekat kawasan yang kering kontang di bumi Mekah. Yang tidak ada, yang tak jamin oleh akalnya ada makanan, ada binatang boleh makan. Dan akhirnya dambaan yang tak terhingga tersebut sanggup dia menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam, yang akhirnya manfaat tubuh badan Nabi Ibrahim kita kecap baru ni 10, 11, 12 dan 13. Begitu juga manfaat seorang ibu yang bernama Siti Hajar. Bukan senang bila lelaki dia tinggal dia dekat tengah-tengah kawasan yang tak ada apa makanan, jaminan tak ada makanan, dek pandang akal pun tak boleh harap ada makanan ataupun tidak. Tapi sebab dambaan dia kepada Allah, dimanfaatkan kehidupan dia. Anak dia teriak, maka dia daripada Safa Marwah duk wang-wing duk cerayak. Akhirnya ayat tu ada sampai kita dapat manfaat kesan daripada seorang ibu yang misali, isteri kepada yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, yang juga melahirkan zuriat Nabi Ibrahim, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak beritahu pada kita kesan dia kadang-kadang kita tak nampak hari ni, tetapi berpanjangan sebagai satu saksian, sebagai satu amalan yang baik, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Batu muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ada kita Sa'di, kita baca Sa'di, yang mati, yang meninggal pada tahun 1956. Dia ada menukilkan bahawasanya dia kata dalam hidup kita ni, dia kata minal awaidil qadariyah wal hikmati al ilahiyah anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahu al intifa'u bih falam yantafi' ibtala bil syighali bima yadurruh. Maksud dia ialah termasuk di antara keajaiban takdir Allah dan juga hikmah ilahiyah adalah barang sesiapa yang meninggalkan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, padahal memungkinkan baginya untuk meraihnya, tapi dia tak mau berusaha meraihnya, maka dia akan mendapat ujian dengan apa? Bil istighali bima yadurruhu. Dia tahu dah benda tu baik, dia tahu benda tu manfaat, tapi dia tak buat. Bahkan memungkinkan dia buat, tapi dia tak nak. Lalu kata Syekh Abdul Rahman Sa'di ini, Allah pasti akan uji dia dengan apa? Yakni dengan kesibukan-kesibukan dalam perkara-perkara yang membahayakan dirinya sendiri. Contoh dia, kata, minta maaf cakaplah Ustaz Wan, contoh dia dengar orang bang kan, dengar bang, tapi dia bukan tak boleh mai, dia boleh mai, tapi dia tak mau mai. Kalau rumah-rumah dulu jojoh tu dia cerita dah, kita ada dekat ni. Maka Allah pasti akan uji dia dengan kesibukan yang kadang-kadang boleh membinasakan diri dia. Orang duk bang, dia masih duk meracun benda. Orang duk bang, dia masih duk motong getah. Sebab getah katanya naik sikit kot, RM3 sekupang, RM3 upang, contoh dia. Orang bang sepatutnya dia kena berhenti untuk rehat, balik rumah, dan dia solat mana patut, tapi dia tak boleh nak buat. Maka Allah sibukkan kerjanya tadi ni walaupun cari rezeki, dan kadang-kadang menyebabkan dia binasa dengan kerja tersebut. Ini contoh dia. Ataupun dia rajin baca buku, tapi sampai peringkatnya benda saya tak kata benih manfaat, tapi ini wajib. Solat contoh dia tinggal solat. Dia punya pulun nak lulus periksa, lalah kali dia dapat putusan pun katalah bagus. Akhirnya ada orang yang jadi gila. Kenapa? Kerana stres. Ada juga orang macam tu.
Ada orang juga punya orang yang macam tu. Orang berniaga, Masya Allah, dia tak ingat nak sedekah dekat orang, dia tak teringat untuk dia berzakat dan sebagainya. Maka Allah sibukkan dia, Allah bagi dia kaya. Tak apalah, hang tak zakat tak apa, aku bagi hang senang. Akhirnya dia ada masa time dia sakit je. Ini berlaku di sebelah-sebelah sana. Bila dia naik masuk hospital yang sebilik duduk seorang, bayar dekat 100 apa namanya, dekat RM700 seorang duduk di atas. Ini contoh dia. Bila dia dengar orang azan, bang, hayya 'alas salat, dia teriak, dia keluar air mata. Dia tak teriak marah orang dah duduk ni, dia tak boleh nak berjalan. Dia kena pakai kursi roda. Waktu dia keluar air mata sebab apa? Alangkah seronoknya masa aku tak macam ni, aku boleh pergi surau, boleh pergi menaksah. Ada tak dengan dia kaya tu dia boleh sihat selama-lamanya? Tak, belum tentu. Ada orang peluang bawa ni korban 10, 11, 12, 13. Dia sengaja tak nak keluar duit 7-800 untuk sembelih satu bahagian. Sengaja. Rumah kereta besar, rumah kereta cat, apa nama, rumah cat selalu tukar. Apa lagi? Yang dia tak berani tukar bini je. Nampak? Semua tukar belakang, tangga tukar, rumah tukar, pinggan mangkuk ayun semua tukar. Tiba-tiba masuk saja panggilan haji. Dia tak pi sampai tua. Dia kata apa? Nanti dulu kan haji ni kira seumur hidup kali, tunggulah tua-tua sikit. Lah kali Allah sibukkan dia waktu tua sekali pun dengan sakit dia. Dia tak boleh pi. Baru ni teriak apa ramai. Mula dapat surat boleh pi. Tiba-tiba sahabat 65 tahun tak boleh. Teriak sahabat. Dan saya pergi ke airport. Kalau apa-apa kita akan pujuk dia sebab dia pi umrah dengan saya. Isteri dapat pi, anak tak boleh pi. Ni apa lelaki tak boleh pi. Tapi bukan dia, nak cerita orang lain. Sedih dah, macam mana awak? Yalah sedih, kata dah aku tak dapat pergi. Ya kan? Bini aku dapat pergi tadi. Kenapa menunggu pada tahun-tahun penghujung hidup? Sebab tu kadang-kadang benda tu ada manfaat. Apa manfaat dari orang muda? You kerja umur 23 tahun kerja dah. Apa simpan duit RM50 sebulan? 20 tahun 12 ribu. Kalau 23 tahun 43 tahun, muda lagi boleh pi dah. Tapi manfaat ni hampa tinggal. Allah sibukkan hampa dengan benda-benda yang tak sepatutnya boleh buat. Ini contoh. Akhirnya WhatsApp dekat saya, Ustaz, saya kerja, dia satu pegawai, gaji saya ingat mati pun gaji dekat 6,000. Dia tak apa saya nak pergi, dia habis duit. Dia meraih sebab saya elan, dia kata kita ada satu grup bawa untuk umrah percuma, haji percuma. Ya. Jadi bukan saya sampai saya lantik seorang, saya ambil Bilal majid saya tu, saya bagi telefon kawan saya, seorang ustaz ni dia memang multimillion, ustaz ni jutawan lah. Ya, dia ustaz mengaji Yaman. Ya, dia berniaga madu je, tapi dia memang kaya. Kaya sungguh. Tuan. Kaya sungguh lah, asal susah, orang Penang, mamak. Tapi dia budiman dan dia pemurah. Ada orang besar-besar, orang politik, orang korporat ke, dia pergi camah rumah-rumah kata ustaz, cari dalam 50 orang saya nak taja pergi umrah percuma. Tiap-tiap tahun saya kata kat dia baru ni, kata akhi, boleh tak bawa Bilal Ana dah 28 tahun kat masjid Ana, dia tak pergi haji, dia gaji dia pos 1,000 lebih ya. Dia kata boleh, kata dah. Bulan 12 pergi. Nampak ni contoh lah. Jadi bulan 12 makan api lah ni. Baru ni patut 21, dah cover 1 pun kena sekat lagi, tak boleh pergi juga. Haji bawa sampai 2-30 orang, bukan dengan pakej muasasah, dengan pakej apa nak PJH, pakej jemaah haji yang harga paling bodoh pun dekat 57,000 baru ni. Tapi nak ceritanya bukan apa, masa dia ada duit, kerja dia seorang pegawai, dia tak ada lintasan hati. Sebab apa? Tak ada keinginan. Kalau gaji dia potong RM1 sebulan, setahun RM1,200, boleh buat agak? Boleh buat tak? Boleh. Tapi kedil kader baut kharab gaya. Dalam ni del to pagal ni, kan ada lagu dia sebut tu. Agak gede jual lari. Dia tak minat.
Dia tak minat. Berarti Syekh Abdul Rahman Sa'di kata, kalaulah benda tu nampak apa dia boleh buat, dia boleh himpun untuk kebaikan dia, tapi dia tak nak buat, Allah sibukkan dia dengan harta dia. Lah kali apa jadi? Duit pension habis, itu habis, anak sakit, itu sakit dan sebagainya. Akhirnya dia kata apa? Abang teringin nak pergi. Dia kata tak pergi lagi. Bukankah abang sekian-sekian kerja? Akhirnya dia tengok orang pergi haji, jiran pergi haji umrah, dia menengok tengok. Allah sibuk dengan keadaan dia dengan anak-anak dia. Duk layan anak nak mengaji sana, layan anak mengaji sini, layan anak itu ini sebagainya. Layan nak betul kata anak, layan nak beli kata anak. Akhirnya dia tak terfikir pula apa manfaat yang paling besar dalam hidup dia. Ini contoh dia. Sebab tu dalam surah At-Tin, surah buah, Allah bersumpah dengan buah tin, dengan buah zaitun. Allah kata apa dia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Allah kata dalam Quran, firman dalam Quran, kita semua ni Allah cipta kita dengan sebab baik kejadian. Betul tak tidak? Mana ada orang benar raja ni, walaupun duduk kawasan raja, walaupun tak duduk di istana, duduk kat bendam, tak apalah, dia punya raja hujung. Nak makan dengan raja tak boleh dapat makan ulam raja pun seronok dah. Saya punya raja. Lepas tu penyakit gout ni disebut penyakit Daul Muluk. Penyakit raja-raja. Dalam bahasa Arab tu. Sakit mana dia kata Daul Muluk, sakit raja-raja. Tak apalah, tak dapat raja pun dapat sakit macam juga. Sakit gout. Wah hajam dia kata. Apa saya lupa saya? Sumaragatna. Allah jadi tu orang kampung Benang Raja. Setiap usaha mata tamu. Ustaz bang yang apa tadi? Ustaz Nyai. Ustaz Nyai. Ustaz Nyai. Nyai. Ustaz Nyai betul. Nyot agak. Ustaz Nyai nyot. Asyik usaha nama apa nyot. Bagaimana? Jadi biasa orang kampung kita maksud dia cot. Jadi sampai cari dalam Google tak jumpa. What is the meaning of cot? Kan? Ilyas ye, dengar kan? Ilyas ye, kan? Lepas tu oh jadi cantik. Mata saya lebih kurang cuma ni rabun pakai mata lah. Saya awam rabun kami kira rabun ni. Takkan ni kerja bodoh pakai mata tengah malam. Kan? Nampak? Ketak pakai ni bini orang atau bini dia. Bahaya tu. Pegang-pegang abang ni. Saya pakai leha lah saya kira. Alamak, minta maaf aku silap pegang. Kan? Kena seronok dia buat rabun macam tu. Bini orang bini dia, nak ada orang nak ada dia. Allah cantik, telinga semua cantik dah. Allah bagi hati komplit dah. Tak ada orang beranak tak ada hati. Kalau ada apa benda tu korek. Betul-betul? Buah pinggang semua ada. Apa lagi? Pungkuk sama-sama. Jenis makan lebih pungkuk lebar. Ustaz Nyeng. Contoh dia. Kalau siapa hak kecil lah. Contoh begitu. Kan? Comel dah. Tapi Allah kata apa? Summa radatnahu. Ayat ni ringkas maknanya. Lalu kami hina, campak dia orang sehina-hina tempat. Sebab apa? Kalau ulama ada relatekan dengan ayat apa? Antaranya tentang Allah bagi hati, berbuat bodoh. Allah bagi mata, berbuat buta. Allah bagi telinga, berbuat pekak. Ada ayat dia kan? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Depa ni ada hati berbuat bodoh. Tahu benda tu bagus tak mau ikut. Tahu benda tu haram pi buat. Tahu benda tu bagus tak nak ikut. Ada hati, hati tahu, mengetahui itu mai pada hati. Dia boleh fikir, dia boleh faham, itu hati. Ini tak bagus ni. Ada dia terbiang buat.
Yang ni tak apa nama yang bagus. Dia tak mau buat. Ada hati. Tapi buat bodoh, buat bangang, bengap, bongok, bahlul. Apa ke piang ada. Yang kedua apa dia? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata buat buta. Bukan tak tahu, benar tak tahu. Gagah kawan juga. Tahu dia naik motor laju merempik malam-malam tu, dia akan mampus kawan luar. Budak-budak merempik selalunya akan ada di kalangan mereka yang mati merempik. Yang masuk kelab malam ada, cuma tak cerita je. Tapi cerita kita tak Abang Iwan Dandut tengah menyanyi dekat satu kelab malam. Aku cinta dia mak. Ada gitu kan. Sedalam lautan India. Gedebuk. Orang tua tu dekat 68 tahun Ustaz Wan jatuh depan dia, duduk menari dengan budak perempuan cabaret tu. Keluar muntah tu daripada dia minum ayak tin. Ayak tin dia adik-beradik ketum. Dia minum arak. Bila pegang orang jatuh dia keluar mata bulat suruh. Biasalah walaupun hati ni suruh mengucap mana tak boleh mengucap. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Tapi sebab akan dia kena berkarabu yang dalam hati masalah. Dia nampak benda tak bagus. Dah gagah umur dah kat 70 tahun dah bang. Ni tengok sini umur. Ni ayah anda umur apa ayah anda lah. Ayah anda. Assalamualaikum. Umur apa? Cakap siang sikit bang. Umur apa? Dekat 80 dah. Dekat? Nak dengar macam dekat 40. Makhluk asin bang. Duk main menyamak mana kan. Awak pergi dengar ustaz tu cakap apa ya? Berubah je ni. 80 tahun. Ni 80 tahun bagus. Patut Nabi kita pada khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ada bagian lagu hadis saya lagukan. Sebaik-baik manusia ialah umurnya berpanjangan, tetapi amalannya juga berpanjangan. Ya. Umur ayahanda hampir 80 tahun. Seperti umur arwah ayahku. 3 hari lagi cukuplah 2 tahun meninggalkan kami. Umur 80 tahun duduk dalam rumah ilahi. Bagaimana mereka ketika azan berkumandang di telinga mereka, masih mereka di warung makanan melayani nafsu mereka. Pak Bilal azan, hayya 'alas salat. Duk makan mi rebus time maghrib. Dengar akamat Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Allah duk sembang pula lagi. Umurnya dah 70 tahun. Beza dengan ayah anda ni. Ani nak bagi tahu kepada kita, subhanallah. Bila sebut-sebut benda-benda macam ni, saya pengalaman rasa sebab bila cerita orang tua yang macam ayah anda kita dengan seorang lagi yang dia memang dalam bahasa kasar, adik-beradik dia ke siapa kata memang jenis tak reti Nabi Majid. Dah meninggal dah. Beza abang dengan adik, umur panjang dekat 80 tahun lebih meninggal. Tapi yang seorang tu ya Allah dengan belos jaketnya, dengan itu, dengan gelang matnya. Tuhan tunjuk kata bila sebut benda ni saya terasa sebab. Sebab saya ada ayah Asyik meninggal. Alhamdulillah ayah saya meninggal dia semayang. Ayah saya bukan seorang ustaz, bukan seorang alim pun. Saya bukan keturunan orang alim.
Alhamdulillah ayah saya bila meninggal, waktu dia meninggal tu maknanya dia memang orang semayang. Dia rajin dengan kuliah. Umur panjang, biarlah ataupun khawatimuhu, pengakhirannya itu adalah keadaan husnul khawatim, sebaik-baik tamat, sebaik-baik amalan. Sebab tu dalam bahasa mudahnya dengan apa yang kita ada ni, disebut sikit lagi, antaranya ialah disebut apa dia? Wa man taraka mahabbatallahi wa khawfahu wa raja'ahu ubtuliya bi mahabbati ghairillahi wa khawfihi wa raja'ihi. Siapa dalam hidup kita ni yang mereka ini meninggalkan rasa cinta dan takut serta mengharapkan kepada Allah, Allah akan jadikan kita ni takut dengan orang, takut dengan makhluk. Allah jadikan kita ni cinta dengan orang dan mengharapkan dengan bantuan orang, bukan bantuan Allah. Saya ulang balik. Man taraka mahabbatallahi wa khawfahu wa raja'ahu, barang siapa yang hidup dia tinggalkan cinta daripada Allah, dia tinggalkan takut daripada Allah, dia takut dengan orang lebih pada Tuhan. Dia jadi driver, pemandu. Bos dia kata, jangan pergi mayang, aku nak ni sekejap. Sampai nak habis waktu dah, bos dia meeting. Dia lebih takut kalau aku tinggal pergi mayang, aku kena buang kerja. Maka Allah pastikan dia hidup dalam keadaan tak pernah senang sampai bila-bila. Dia lebih takut bos dia jadi pemandu ni. Ini contoh dia. Dia lebih cinta bini dia daripada Allah. Bini nak pakai menatang ampun, pakailah. Kalau dia nak tegur, takut bini merajuk, sebab bini ni orang anak orang kaya kat kampung. Aku ni bisnes aku berniaga ni, dia lah bapak dia lah bagi aku kaya senang. Dia mengharap pada pemberian orang. Kehidupan dia tak pergi mana-mana, tuan-tuan. Dia lebih sayang bini, sayang anak. Kalau tegur anak, anak pakai lebih kurang. Nak tegur, dia lebih cinta anak, takut anak tak balik kampung. Hidup dia tidak akan mendapat kebaikan langsung daripada anak-anak dia. Percayalah, tuan-tuan. Ulama menukilkan benda ni sebab lihat kepada eksperimen ataupun experience, pengalaman. Kena jaga. Kita tegur anak pasal apa pakai ni, hang anak dara perempuan tak elok ni. Pok ni kalau balik tegur biar pergi orang. Alah zaman dulu. Orang hafal Quran yang belah juzuk boleh lodeh depan orang. Tu dia. Kita dibuat dalil tu, kita tak kata apa dah. Kan baru ni budak perempuan, budak Kuala Kangsar. Saya nama saya sekian, saya daripada Kuala Kangsar, saya hafal Quran yang belah juzuk. Lepas tu dia buka tudung, buka baju, tinggal sarung dada pula apa. Coli dengan spender aja. Orang nak tepuk tangan pun macam tak tepuk-tepuk. Sebab apa terkejut. Nampak tak? Anak apa? Anak kita. Nak tegur, tak boleh pergi sebab apa? Sebab bagi duit dia bulan. Kita harapkan rezeki kita, anak bagi. Punah hidup. Sebab kita sendiri tak boleh bawa manfaat kepada anak kita. Sebab tu dalam hadis disebut, bila kita mati, anak kata apa? Pak saya masuk syurga, kami pergi neraka. Dulu tak kata apa, agak kami pun menaci. Ada contoh tengah kan? Memang dia tu hadis turut dhaif ke apa, tapi ada hadis disebut. Dia kata macam mana ayah saya pergi syurga? Laki bini kata kenapa laki masuk syurga? Saya dia haram tak tegur apa-apa. Sebab kesan buat manfaat ni, kesan manfaat ni buat baik ni sampai kiamat. Dan kesan buat jahat ni pun sampai kiamat. Lepas tu Lutfi kata pada dalam hidup kita ni memang kerja dia adalah untuk cari pahala sebanyak mungkin. Sampai dalam Quran sebut wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardas samawati wal ard. Hujung pada uiddat lil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimin al ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surah Ali Imran disebut.
Bersegeralah cari pengampunan Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Dengan menjadi orang yang soleh. Apa dia? Sedekah, susah, senang pun sedekahlah. Tak ada, bagi cara tak ada. Banyak, bagi cara banyak. Menahan marah, amalan-amalan yang baik. Memaafkan orang yang salah ni, amalan yang baik. Allah suka orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang ini orang-orang baik, al-muhsinin. Ini contoh. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mungkin sekadar itu sebab dah bunyi loceng untuk berhenti. Dia macam akademik Fantasia juga. Kan, macam Maharaja Lawak kan. Jadi ada bunyi tu kena berhenti. Mungkin nak beri laluan pula pada Ustaz Lutfi ataupun Ustaz Wan Adah pun boleh nak sebut sepatah dua. Ya, alang-alang duduk depan Ustaz Wan, buh bila datang apa pun. Kan. Jadi insya-Allah mungkin Ustaz Wan nak tambah apa bagus juga. Kan, harapan apa? Okey, baik. Ada azan kan? Kita bagi lagu azan. Jadi saya kembalikan kepada Al-Fadhil Ustaz Lutfi. Kalau ada siapa nak tanya, boleh tanya. Seronok sebab apa? Sebab Qadi duduk depan. Jangan tanya saya, tanya Tok Qadi. Kan? Macam mana nak mohon borang kahwin, ada depan ni. Tanya saya tak payah borang nikah-nikah, itu cara kurang ajar jawab. Ini Tok Qadi ada cara disiplin. Wallahualam, kembali pada Ustaz Lutfi. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, kita beri laluan kepada azan dulu. Jadi kita jemputlah siapa-siapa nak azan. Tok Bilal ada kan? Tok Bilal silakanlah. Lagi bagi orang lain. Tok Bilal kata aku duk ada, dia tak bagi, dah bagi orang lain pula lah. Silakan Tok Bilal. Ustaz Nyai. Dia tak nyai, minta apa? Tok Bilal nak bagi Ustaz Nyai bang. Beri depan tu. Maestro. Ustaz Nyai kata Tok Bilal dah, saya apa aku pula. Main kan Tok Bilal. Kita azan tu. Kau tak ada azan? Azan. Kita bagi laluan azan lagi, orang kampung tak tahu masuk waktu. Tok Bilal balik dah pak. Kecil. Mak mai azan mak mai. Oh, depa nak dengar suara mak ni. Panggil orang mai. Mai, tong ni. Apa dah? Naik tong ni. Okey dah nak. Ya. Boleh sikit. Mesti dia sesatkan. Ya. Dan Kinam. Kin jin tu nasi. Boleh orang Mekah Raja punya kata. Mekah banduan. Tak nampak program Bekah Banduan. Alumni Bekah Banduan. Cari yang berjaya tu. Betul. Elok kan? Tok حي على الصلاة
حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, azan telah pun dilaungkan, sama-sama kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung bicara santai kita pada malam ini. Insya-Allah kita akan teruskan sikit lagi, sebab tu kita akan sama-sama sembahyang insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ustaz sebut kepada kita tadi berkaitan dengan kehidupan kita ini untuk kita buat baik dan kita meninggalkan perkara yang tak baik. Yang itulah hidup kita. Kita nak hidup kita nak jadi baik dan tak maulah jadi tak baik. Kalau dalam rumah tangga kita ada seorang daripada ahli keluarga kita yang buat tak baik, dia bukan tak baik cakap seorang dia, dia tak baik habis ke semua. Contohnya macam tuan kita ni, sahabat saya Dr. Ahmad. Kami dulu sama-sama di penjara pokok senang. Saya tak kata orang masuk jadi banduan penjara tu semua orang tak baik, tapi mereka pernah melakukan perkara tak baik. Waktu mereka melakukan perkara tak baik tu, mak ayah mereka malu. Nampak tak tuan? Mak dia nak keluar pergi beli ikan pun segan. Dia kata tu anak tu, anak dia. Mulut dia gitu. Anak tu. Daun pisang kita, skerap kita, pucuk putat kita, hamjadah runguh. Dia balai habis dia kata. Bukan orang menang aja. Bendang panglima. Bendang bendahara tu. Dia kata, hamjadah ku tanam teko tu, dia kata. Tanam kau buluh. Ayat tu cerita lama. Sorry. Silap dah. Ingat cerita lama ni Pak Dong punya pasal ni. Ni tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian. Bila satu orang dalam ahli keluarga kita buat benda tak baik, nak dapat tempiah tu, mak dia, ayah dia, adik-beradik dia. Kalau ayah perangai tak baik, anak pergi sekolah. Ni saya orang rumah saya selalu cerita lah. Kan bila anak dia pergi sekolah, ni kawan-kawan nanti kata, ni ayah dia duduk dalam penjara tak dah. Tak dah ayah dia duduk dalam penjara tak dah. Duduk dalam tu, esok main pula. Tak dah ayah dia duduk dalam penjara tak dah. Nampak tak tuan-tuan? Hak kita semua ni duduk dalam kampung ni pakat-pakat nak jadi baik. Jadi bila pakat-pakat nak jadi baik ni tuan kena usaha. Sebab kita hidup ni ada 3 hari ya. Betul? Hidup kita ada 3 hari ya. Hari kemarin. Hari kemarin merupakan sejarah yang kita tak boleh patah balik lah. Ada siapa boleh pergi marin? Marin ke apa? Marin. Lupa dah hari tu. Lupa dah hari pun. Marin dah siapa boleh pergi? Tak ada siapa boleh pergi lah. Kecuali lah gambar Mak Saleh. Dia buat mesin merentah masa. Bohongnya cik. Oi. Haram tak ada pun tentang tu. Bohongnya. Dia memang tak boleh balik pun. Sehari ke sejam ke seminit marin tak boleh dah. Dan pada masa tu kita menyesal marin pun tak ada. Macam Ustaz kata tadi ya. Ada Pak Long tu duduk dalam hospital. Duduk atas wheelchair, duduk kayu.
Lepas tu dengar azan. No aku tak boleh pergi lah. Marin masa aku boleh jalan, aku haram tak pergi pun. Faham tak? Marin masa azan bunyi di masjid Badi'i. Bang tadi. Bang. Yang bang tu bukan bang yang panggil, Tuhan yang panggil. Hayya ala solah, main masjid, oi. Tu lah. Boleh no? Marah ni, tak marah kan? Ni abang lelok ni. Dia kata haram sungguh ni, kata. Dia jadi moderator, dia kata kita tak kata kat siapa. Pasal ustaz sebut tersat, kita pakat nak jadi baik. Maka panggilan tadi adalah panggilan Allah. Hayya ala solah, mai sembahyang, oi. Berapa lama dah bang duk panggil tu? Beri orang mai. No, mai balik dah bang. Panggil dia bilang ada video. Bang balik. Dia bang kita balik. kerja aku bang. Kerja bang ni kata. Tu depa nak main tak main, depa tak main aku balik. Baik, hari kemarin. Dan hidup kita pada hari ini kita capai apa? Hari inilah yang nak menentukan kehidupan kita pada hari esok. Hari ini kita hidup pada hari ini. Hari yang kedua ialah hari ini. Kita hidup hari ini, suami kita main sembahyang Jumaat, isteri dia sediakan makan di rumah. Balik sembahyang Jumaat, suami makan, isteri makan, anak-anak makan bersama-sama. Bahagia hidup kita tuan-tuan. Isteri dapat pahala menghidangkan makan kepada suami, dan suami pergi sembahyang Jumaat, balik makan dengan keluarga, mengembirakan dan balik puji bini, masak sedap hari ni. Padahal bini dia masak tom yam telur itik. Siapa biasa buat tom yam telur itik, hanyak hanyak, makan darah kena hanyak. Siapa biasa makan? Orang telur itik ni buat masak kuning-kuning tu, betul belum? Biasa buat tom yam telur itik ya? Oh, tahu apa ni? Jangan dah buat begitu. Hari ni abang tuan-tuan dirahmati Allah, hidup kita pada hari ni. Hari inilah yang kita nak berusaha untuk menjadi orang baik, tambah pahala jadi orang baik. Dan hidup kita satu hari lagi ialah pada hari esok. Hari esok belum tentu lagi. Balik lagi pejam mata, pegang-pegang keras dah. Bang tak ada bila hai. Bukan bang ni, bukan bang tu bila. Bang tak main masjid tu. Hamjadah tu. Tak ada tu. Main tu. Lagi depa balik abang kata nu, tak kata hang tak main. Dah. Saya pun tak tahu. Saya pakai kata. Kita pegang-pegang tengok keras. Malam ni main masjid dan dia buat baik. Sebelum dia tidur lagi, malam ni dia telah melangkah kaki dari rumah dia main masjid. Dia duduk dalam masjid dalam keadaan dia berwudu, duduk dalam majlis ilmu. Malaikat mendoakan orang. Ni hari ni kita capai. Dan kita doa harap hari esok yang hanya cita-cita yang belum tentu lagi kita sampai. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, berusahalah kebaikan pada hari ini untuk kita meraih ganjarannya pada hari esok. Hari esok ada dua makna, esok pagi ataupun esok hari kiamat nanti. Jadi tuan-tuan, saya rasa tak berapa sedap hati. Tadi saya memang semawa dah, tapi Tuan Syekh duk buat begitu, saya tak tahu lah dia buat begitu nak ke buat begitu tak mau, tapi duk buat begitu. Tapi malam ni dah kerana duk tang ni juga. Dah kerana duk tang ni, kita bagilah sepatah kata, sepatah pun tak apa Tuan Syekh. Terima kasih ke, alhamdulillah ke, matong ni ma ni dia ke apa, tak kira lah. Jadi sepatah pun tak apa dah. Nak dengar suara mic Tuan Syekh tu. No, ni atas minta Ustaz Asin Ustaz no. Ustaz Asin berhajat nak dengar suara Tuan Syekh. Jadi kita bagilah Tuan Syekh nak cakap apa pun tak apa Tuan Syekh. Saya berasa gembira lah tuan-tuan main pada malam ni. Kalau boleh malam esok main sama, jangan malam ni saja. Begitu. Boleh silakan Tuan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Amin. Pertama sekali saya terima kasih kepada pihak penduduk. Kerana bukan senang kita nak dapat cari di Pembuan sampai 2 tahun setengah dah berapa pula. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat banyak manfaat yang diucapkan. Kalau tak boleh 10 pun boleh 5 cukup lah untuk kita bawa balik ke rumah untuk sama-sama tak. Sekian, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadilah tak apa lah tu. Kan? Alhamdulillah, terima kasihlah kita kata sebagai ucapan aduan daripada tuan rumah. Mudah-mudahan tuan-tuan Tuan Syekh bagi sedikit ucapan itu akan menambahkan rasa kita cinta untuk melakukan ibadah. Saya ada sejarah dengan Tuan Syekh ni. Saya bawa satu pak menekan saya pergi nak menikah dengan Tuan Syekh. Bukan saya. Pak menekan nak menikah. Pak menekan nak menikah pun umur 74 dah. 74 dah, tak tahu aku terima ke aku nikah ke aku terima. Saya bawa pergi mak. Masa duduk dah kereta sembang kemas dengan saya kami. Pak nak aku dengar apa fik dia.
Oh saya mah kemas. Dia kata tak apa Tok Syekh muda ni kita tua dah. Dia kata oh saya mah kemas. Pipi Tok Syekh kata nama apa? Baru tengok nama. Tak kat nikah ni. Di masa tu di Penang lah. Dia tanya Tok Syekh tanya, siapa dia? Pak Nakan. Pak Nakan ni bini dia mati. Bini dia mati duduklah seorang 4 tahun. Tak buat masak nasi dah dah. Nasi kedai kok Pendang tu semua dia pergi dah. Hak kedai tak sedap pun dia tahu, kedai hak sedap pun dia tahu, kedai hak buka bulan puasa pun dia tahu. Tu kata Pak Nakan hebat. Berarti bawa lah pergi nikah dengan orang payah Nedam. Dia duduk 14 tu lah. Sahabat lah lagi tuan pergi cari lah. 14 tu lah. Nikah orang payah Nedam. Bawa pergi nikah Tok Syekh. Oh tu ya. Okey tak apa. Nikah tu pegang tangan Tok Syekh tu ketak sampai balik. Awal-awal tu ambil yak semayang kami cuy, macam mak kilau punya ambil sayang. Mandi mumbun ke main. Pipi Tok Syekh tanya nama ya. Tu nak abang tuan-tuan. Walaupun cakap tak banyak tapi jangan mereka main. Salam-salam boleh ketak tangan tu. Ni Tok Syekh kata. Baik alhamdulillah. Baik tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Saya kira kita pun dah masuk waktu Isyak. Jadi kita nak teruskan dengan pusingan yang kedua ni, mungkin kesimpulan sana. Mungkin sikit kesimpulan yang boleh disampaikan oleh Ustaz Dib. Kita bagi ruang masa yang panjang terpulang pada Ustaz. Nak berhenti awal pun tak apa, tak mau berhenti pun tak apa. Boleh? Boleh. Terpulang pada Ustaz. Silakan yang bagi Ustaz. Tak mahu je no. Terima kasih kepada Ustaz Lutfi, Ustaz Wan, yang ialah memang mas betul lah. Sebab saya bilang tadi ada 17 patah perkataan lah. Itulah. Dah lah gaji mahal. Dia cakap 17 patah perkataannya, saya yang mana? Habis. Ingat. Gini, dalam hidup kita ni ialah Tuhan, macam saya juga poin Ustaz Lutfi tadi. Kita hidup 3 hari. Betul? Kemarin atau orang KL cakap semalam. Hari ini dengan besok. Yang kita tahu hari ini je. 2 tu tak tahu. Ya. Maksud dia hak semalam kita tahu apa kita buat, apa keputusan Allah bagi kita. Kita tak tahu. Besok pula kita tak tahu kita ni hidup ke mati. Ini bahasa kasar lah. Atau besok apa jadi kita tetap tak akan tahu. Allah sebut Al-Quran lah, kamu tidak akan tahu. La tadri nafsun, tak akan tahu punya. Cuma dalam hidup orang yang ada Allah, dia tak boleh putus asa. Lepas tu selalu saya duk goreng, orang tanya, Ustaz bagi tips sikit, nak bisnes, nak apa semua, Pak terlibat dalam dunia perniagaan, usahawan. Alhamdulillah baru ni saya punya CEO pun dilantik sebagai salah satu komiti jihad inflasi yang dikepalai oleh ahli parlimen atau menteri komunikasi 2 hari lepas. Mesyuarat sebab kita berniaga ni, kadang-kadang bangsa kita sendiri Ustaz, dia pun duk punah kita. Termasuk ialah orang yang diberi amanah oleh pihak kerajaan. Kadang dia lebih, kata orang lebih sedu daripada kuah. Jadi alhamdulillah kita semua perut, saya selaku orang yang sama dengan Datuk tu. Datuk pun sini ya, pun orang belah kuat panjang, belah-belah nakar. Datuk saya ni tadi dia call saya, tahniahlah dapat join jihad inflasi, jihad inflasi, jihad ekonomi di Malaysia, dilantik sebagai pemekal minyak paket, minyak subsidi, minyak botol dapat ke China. Tak apalah, dia perkilan berflak-flak. Subsidi ni dia berlantik syarikat kami untuk mengendalikan. Cuma itulah, kadang-kadang orang nak saman kita benda yang kita tak tahu. Siapa-siapa yang memiliki 17 kilo minyak kena salah rupanya. Dia jawab dalam meeting, habis tu yang jual minyak, yang goreng, jual cok-cok semua tu, sampai ada 5-6 botol dah 20 kilo dah. Kalau 4 botol dah 20 kilo, mesti kena. Jadi di mana undang-undang yang bawa kita kepada bertolak ansur? Kan? Itu sebut tadi. Sebab saya duk bagi hati kita orang dalam hidup kita ni, yang semalam itu biarkan dia berlalu. Dengar adik-adik orang muda ni. Sebab bukan kes baru ni, kes apa Ustaz, kes ni Ustaz Wan. Kes anak dia dapat SPM tak lepas. Tak cukup hun.
Ni kata anak lah, duk malu pi merdekit berkanak, duk tanya anak dapat berapa. Saya nak jawab cukup makan dia tanya sampai ke rumah. Ni panggil orang perempuan kan, kita tanya gitu. Bila orang tak nak jawab tu, faham-faham je lah. Anak dia tak apa elok. Kalau anak dapat elok, dia buat iklan tuan-tuan dan puan-puan. Dia buat iklan macam hak Jabat Penerangan buat tau. Tuan-tuan dan puan-puan, anak saya Saifuddin bin Nayan mendapat 8A1. Tapi kalau dia tak ada iklan macam tu, jangan duk tanya dia. Anak si Lan kan SPM lepas. Dapat berapa? Ada boleh lah. Cukup makan. Ini bukan masalah makan cukup makan tidak. Orang tanya berapa dapat, dia tak jawab. Bila tak jawab jangan duk paksa dia. Dia rasa malu. Balik rumah dia gaduh dengan anak dia. Aku tak sangka lah hang ni mengaji buat ada bodoh lah, habis beras. Saya kata ada cerita di Perak, betul tidak wallahualam, ini forum panel macam ni Ustaz Wan cerita, ini contohlah. Anak ada 4 orang, menteri kita cerita dekat calon mana tu cangkat setui. Alung, Angah, Alang, Acik. Orang Perak ni dia selalu dia sebut macam tu namanya. Alung ni pandai kerja doktor, kerja tak tawan, tapi nak cerita contohlah doktor. Nombor 3 ni Alang ni kerja sebagai jurutera. Yang ni accountant, adik perempuan. Tapi yang Angah ni bodoh, duduk di rumah. Ayah ni kira tak pandang ni panggil kita orang tua. Duk beza. Hang tengok Alung hang macam mana, hang tengok Alang macam mana, hang tengok Acik hang macam mana. Hang ni bodoh. Bodoh-bodoh dia jaga kebun dusun rian tu, dia bodoh ni lah. Lepas tu soalan balik, benda hak semalam tak payah duk fikir banyak. Sebab hari ni kita standing kita hari ni, today, bukan yesterday. Dia balik dusun mana sawan, naik motor dia singgah mengopi ngetih lah. Orang Jawa ngomongnya ngetih ngopi. Tengok ni Maman, nampak durian elok tu ni, bunga elok tengok macam mana. Petai pun duk hijau elok kata. Nak tak balik anak tak balik dah. Dah lah beruk sekok rumah. Diguna bahasa dia, walaupun kita katakan tersirat. Beruk tu bukan mana dia anggap anak dia beruk, tapi bahasa mudah. Dia tak panggil anak lain beruk, dia anggap seorang panggil beruk. Siapa bapak beruk tu? Tu si Pak Man tu beruk. Tapi tak perasan kadang-kadang gini. Kita bapak tau, saya ada anak 7, ada cucu seorang, baru seorang cucu. Kita jadi pilih kasih sebab anak tu cerdik daripada dia. Patut kita bapak lah, kita bina hidup dia. Oh tak apalah, dia kata rezeki hang nak buat gena. Mohon ngaji nak apa pula. Dia baca jawi ku sebut alif yam mim, kata ayah mu sebut tong yam. Punyalah bodoh piang. Duk marah kanak. Tapi dia build up, dia bina anak dia bina. Dia gini nak kata hang sudah duit sikit nang pergi buka kedai, buat kedai runcit ujung kapung tu, dapatlah duit sikit. Ayah dia Tuhan bagi. Ayah yang soleh. Tapi dia kata adalah beruk sekok, harap beruk sekok tu ni agak betul. Tidak, beruk dia ambil. Beruk lain dia tu beruk betul. Suatu hari ayahnya pergi ke dusun mengambil hasil durian dan petai. Anaknya waktu maghrib menunggu ayahnya pulang, tapi tak pulang-pulang hingga ke malam. Dia kata dekat Pak Imam, Asyak nanti suruh siapa-siapa bang, sebab ayah saya belum lagi pulang. Tak pulang mak ni. Bila imam tengah ada baca doa lepas Isyak, dia mai bisik, Pak Imam, ayah saya dah nazak. Motor yang bawa petai tu jatuh 4 dia.
Daripada asap tadi tu jatuh. Dah tak ada orang. Lalu anak beruk inilah yang pi tolong ayahnya. Si beruk inilah pergi jumpa imam. Imam beruk pula imam tu. Anak ni jugalah hantar telegram dekat adik-beradik nak alung. Alang, ayah dah tak ada. Tahu dia berbalik bilang, no, lepas orang tanam pun sampai. Memang sibuk. Tapi nak cerita beruk ni lah tadi yang jaga, yang duk posah mayat jenazah pak ni, hak beruk tadi ni. Kan? Sampai selesai perumian. Sebab tu bila kata-kata saya duk bagi dekat orang hikmah tak hikmah, saya pun ambil orang punya. Yang semalam biarkan berlalu. Hari ini bersedialah untuk hari besok menantimu. Get ready from today, bukan from tomorrow. Batu Nabi pun sebut dalam hadis, dalam kitab Imam An-Nawawi dalam hadis 40 sebut, ada orang dalam hidup dia sepanjang masa baik, dia dengan syurga tinggal lagi sejengkai. Tapi dalam sejengkai dia buat benda dosa, Allah masuk dalam neraka. Faham tak faham tadi tu? Ada orang dalam hidup buat jahat, dia dengan neraka sejengkai je macam-macam. Tiba-tiba sejengkai dia pergi bertobat, dia buat pahala, dia mati, Allah masuk dia dalam syurga. Itu saya kata, yang semalam biarkan dia berlalu. Hari ni buatlah persediaan, sebab besok menanti dirimu. Kamu akan jadi orang yang berjaya. Kita hak cakap ni pun, SPM pun, mana ada apa CJ pun saya ni. Saya sekolah mengangkut sana. Sekolah kerja mati. Penilaian dapat 2B 3C je. Dapat masuk rodah, tapi mahal yuran dia, rodah langgang. Dia tahu dia mengaji mahal 140 aku mana duit. Ingat tu, ingat. Nak jadi orang pergi sekolah nak apa orang elok Saya ingat apa kalau kutaran apa kalau ni. Lah kau sana. Bila sekolah kau sana, you kita tak minat, tapi kena mengaji juga. Tu duk merapu, menyanyi apa semua. Itulah kerja aku. Asal cikgu tak ada aja. Di tepi pantai yang indah. Hak geng yang lelaki, gini belakang. Kelas 5S1 aku ingat budak-budak cerdik semua. Tapi cikgu keluar aja, aku menyanyi. Bahasa orang okey. Yang seorang duk main katok meja hak dan bass tu bawah tung tang tung tung tang tung ter, ambil geometri tu. Bukan ding 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 ting ni, sebentuk cincin permata berlian untukku nak bertunang, ku suruh ibuku meminang. Agak ketua tingkatan tu nama Roseno, lawa lah tu. Waktu tu lah kan. Kita teman-teman muda pun, saya tak tidak dengan orang. Dia kerja apa? Dia kata apa? Setiap hari nama Haslin mesti ada dalam rekod. Ibarat macam belajar sifat 20. Wujud artinya ada. Bila Haslin je bising. Lepas tu dia berjumpa saya, malah jumpa alumni. Dia kata, hang macam mana jadi ustaz hang dulu macam setan dia tu. Bahasa orang Kedah ni. Dia geng-geng nakal, geng kembang kenyang, geng-geng apa nama anu bla-bla nakal nak buah anu. Dia kata, hang macam mana jadi ustaz? Aku pelik sungguh tu perangai macam haram jedah tu. Tu geng-geng Abang Osman Botok semua tu geng tu. Aku tak sangka sungguh orang kata dia kata ini kerja Tuhan sungguhlah. Aku tak tahu nampak tu. Ada. Tapi Tuhan kata kita nakkan kita baik, doalah. Tu berdoa, ya Allah bagilah cucu aku ni pandai, bagi cucu ni bagus. Apa? Rozana. Abang nyanyi pun. Nanti Isat. Ni contoh nak bagi tahu. Sebab apa pegang? Allah hantar ke Pakistan. Siapa sangka kan? Di Pakistan 7 tahun duk teriak ketuk. Jumpa bawa Pakistan sembang lebih belajar bahasa Urdu lebih gedebak 6 tahun 7 tahun balik mai. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita pegang Ustaz sebut tadi ni.
Kita hidup 3 hari ya. Jaga. Apa maksud dia? Batu Allah bersumpah dengan wal asr, demi masa. Apa maksud dia? Hargailah masa yang Allah bagi dekat kita. Kan Nabi sebut dalam hadis juga, rebut 5 sebelum 5. Semua tentang masa. Masa lapang, masa kaya, masa sehat. Masa apa? Masa hidup. Apa lagi? Masa muda. Kalau kita tak hargai masa kita, menghargai masa itu dah berbilion dah pahala sebenarnya. Berapa ramai kita tak menghargai masa kita dengan isteri kita? Amal? Kita susah. Saya menikah dengan bini saya susah yang amat. Saya pun susah juga. Tapi kita hargai masa susah tu duduk dengan kita. Kita senang pula. Kita janganlah cakap bukan-bukan dekat dia. Hang dulu ni nikah dengan aku yang habis senang gelang habis ketiak. Kalau tak nikah dengan aku jangan ada hayat Haram suami cakap macam tu. Memang kurang ajar. Itu suami al-mankuku wa hayyun. Faham tak faham tu? Jangan. Hargailah masa susah kita dengan dia. Dan kita nikmati penghargaan waktu kita senang dan kaya. Itu masa. Anak-anak ada ni, ya Allah, kita orang kata aku tak terlah kata anak aku lepi rumah orang, deragas dinding jatuh jam orang tu, deragas jatuh tok pekong orang tu jatuh. Dia pergi curi buah limau hak yang bobok duduk tak kat tiang. Sampai Cina tu letak buah-buah sakis plastik tu. Anak kita geng-geng kebun 500. Ayah, letak sengkih Tuhan belum makan Itu anak bini sudah makan macam upin-ipin lah cakap. Sampai Cina tak buah temikai. Buah temikai tu ada, tapi dalam isi tak ada dah. Dia ambil, dia rekah dengan mulut dengan dagu masuk dalam buah apple. Beruk terkejut tengok dia makan. Tapi bila besar jadi orang budak tu. Anak-anak kecil buah ni standard lah bang. Tapi kita kena cerdik lah. Janganlah kita pergi rumah orang anak 10. Tak apa, Ustaz boleh buat kata tak apa, biar ambil mereka. Budak-budak jenis cerdik memang buah-buah belah otak hang. Hampir rumah Tok Kodi, kau tu beli sopa mahal-mahal. Budak tu loncat, toyang. Tok Kodi gini. Nak marah, mak ada bodoh. Pak ada bangang. Hantar pergi rumah orang. Saya Alhamdulillah kalau anak saya tu hari tu anak saya cirit Ustaz. Saya ingat di mana, di Perak. Rumah ni lah rumah. Inilah rumah kenalan itulah. Bila anak tu berak kena lantas sikit lah. Bukan budak berak macam Sang ni. Berak Sang ni keluar tudung selok. Budak tu baru 4 tahun. Muka bini dia macam riang duk tu. Macam jebon tak boleh makan ayam. Macam muka tudung selok. Saya tak pindah rumah dia. Sebab saya malu. Sebab apa? Sebab dia tengok anak saya macam saya tak bawa anak saya dah. Sampai dia mati. Nak jumpa kat luar. Sebab tak nampak muka tak restu, tak reda kerana anak kita terberak cirit. Anak cirit. Dia pamper tu bocor kot lebih kurang. Dia cirit dia pakai pamper, dia keluar. Bukan tik dia nak tik merang berak atas ban dengan benang. Boleh saut dengan skop. Cirit. Demam rumah kita anak 8 orang ada juga panggil tu. Kawan tu beli, kawan tu pergi rumah orang datuk tu, dia tak apa nama menatang bergambar tu. Habis je tu. Ikan akuarium tu mati 12 ekor. Dia pergi tabak sabun fat tu. Ikan tu bodoh. Lepas tu gini porok ikan. Patut porok ikan dah layak duduk bawah. Lah kali orang tu tengok, aduh, macam muka Mr. Bean. Ikan duduk sekok ikan tu kat 2,000. Baru ni kawan saya ikan dia mati, ikan jenis oring dia cantik kan besar. Dia buat rumah dia 6 juta. Mati 30 ekor.
berapa harga? Dia kata, ish, tak banyak Ustaz, dekat 16,000. Dia. Aku dah tegak dah kata, ikan ni banyak sangat ni, Syekh. Dia sesak nafas. Rupanya betul. Hang tak dengar cakap aku. Ikan dia, anak dia buah beruih ke fat ke tak kisahlah. Budak kan tahu apa. Ni kenapa kita bergelak lah? Tapi nak beritahu, anak-anak dia buah-buah macam, hargai dia, jangan duk maki dia, haram setan punya anak. Buat malu, tak payah. Lain kali pergi rumah orang, jangan duk bawa anak apa buah ni. Kena jaga maruah kita. Budak ni memang jenis buah. Saya menikah orang Selangor. Mak saya kata apa? Awak nak hampa buah sangat. Bini kecil hati. Bini kita apa? Kenapa mak abang cakap anak kita macam binatang dia? Ha? Dia orang Sarawak pula dah. Orang Selangor. Ni cakap rumah Allah ni, bukan nak tipu, nak cerita bagi yang tuan-tuan suka tak? Dia kata, abang, ni bahasa drama lah, abang, kenapa mak abang sanggup mengatakan anak kita macam binatang? Ha? Bila dia kata binatang? Tu mak cakap anak kita buas. Bukankah buah itu binatang buas? Dia kata bodoh juga orang buah ni. Dia kata buah tu orang Kedah sebut. Buah tu makna nakal. Orang Kedah ni sebut mampuh itu bukan suruh mati. Dia sedap pun mampuh. Dia tak? Dia kata kopi pa ni sedap nak mempuai. Tapi orang makan tak mati pun. Hidup je balik 16 cawan ditutup nampak tak? Dia kata ni, dia kata kopi rumah, kata lijah menantu dia tu comel sungguh nak. Dia kata silang tu tinted. Lan tu hitam pegang macam clean gitu. Macam mana dapat tina comel putih melepak. Cantik nak mampu semua. Jadi tak mati-mati pun. Jadi kita bahasa ke dia, orang Kedah macam orang Terengganu, dia bodoh. Comel bodoh. Siapa jadi Pak Imeh? Anak Siding. Sedap sungguh natai bodoh ni. Dah natai pula, bodoh pula. Dia bahasa dia standard gitu. Kita duduk mahu Kelantan. Comel gila. Nak buat Kelantan pula. Comel gila, jahat gila, cantik gila, jerangok gila. Tapi tak gila pun budak-budak tu. Saya nak bagi kita kadang-kadang dalam bahasa mudah ni, menghargai anak dengan syarat, bukan mengharapkan pembalasan dari anak-anakmu. Jangan ibu ayah mendidik anak-anakmu mengharapkan sesuatu balasan dari mereka semua. Didik anak bagi elok, capailah pahala. Tidak? Jangan diharapkan anak nanti bagi duit bulanan. Hati keluar lagu rock sikit. Ni kita Tuhan kira nak ramai apa orang. Balik semua bagi seorang 100, 800. Buat gitu. Macam jenis biar tak keluar. Ni kata anak yang ramai kat ayam tapi kedekut nak mampu juga. Jangan. Ni hampa ingat ada apa hang kena bagi duit sebulan. Tak payah. Dia bagi tak bagi lain cerita. Tapi jangan risau kalau you bela anak, hargai masa dengan anak. Allah bukan bodoh macam manusia. Allah maha cerdik. Allah maha mengetahui. Allah maha pemurah. Dia akan jadikan anak kita pun akan bagi balik apa kita buat baik dengan anak lu. Siapa yang kuasa hati? Ya muqallibal qulub. Dialah yang membolak-balikkan hati manusia. Betul atau tidak? Hargai masa dengan anak. Hargai masa dengan isteri, dengan suami. Kan? Masa orang kita nak maklah kalau nikah lelaki kita perut bucik macam ni. Kurang sikit lah. Tanyai. Macam start nyai tu. Dia bukan berat bukan ponggong pun sama juga. Dia tidak dia. Soalan dah mati dah. Kita memang ya Allah, di suami isteri baik ni tak apalah, hang tidur macam mana abang macam babi pun tak apa. Hang tetap laki aku. Hargailah dengkur dia tu.
Bila dia laki mati kan, tak boleh tidur kau. Ada orang laki mati tak boleh tidur. Awak mak, ingat kau yang siang awak elok aja, mak tak tanya apa. Ni malam banyak dia bengkok. Suami tidur ke bekas gemuk yang kurus pun dengkok juga. Kadang-kadang macam kata api break langgar orang. Aduh, tu break kata api yang langgar orang. Dengan siren, dengan suara bunyi. Allah, dia kata aku tidur, kalau aku tidur dengan lelaki aku ni, aku kalau pekup 6 bantai buah telinga pun dengar. Maka haram jangan cerita suami dengkok kat orang lain. Hargailah suami. Dan yang kita pula ada isteri, hargailah isteri. Masa kawan tu masuk macam-macam, kita duduk mengatakan dia, masuk apa? Masuk apa bang? Masuk tom yam telur itik. Pertama kali aku dapat tom yam telur itik. Nak hang buat tom yam telur itik, habis telur lain tak ada. Yang ada telur sini sajalah. Ambil telur itik buh pi lah. Dia kata kebetulan dia beli menatang bah tu paket apa nama tu, perasa adabi tu tom yam buh tak ada menalai buh telur buh kan. Semua ada buh. Yang laki pula ni megadon. Oh sedap pula megadon. Apa nama? Megadon ni ngada-ngada. Dia kata apa? Macam ulang. Buat nakak. Kan? Apa? Sampai dah. Ni panggil jantan. Tak dan bang. Awak dah tak dan kena hang buat datang pa. Datang sampai ni ambil, dia kata capai 5-6 biji bos belacan tumor aja selesai masalah. Bila sedap cakap. Bila bini dia mati teriak dekat sumber batu. Macam orang gila. Orang gila pun cerdik balik kata tengok dia gila. Nampak tak? Batu hargailah masa dengan suami atau isteri kita, Kak. Ada suami kita bila komok, bila ayak, kalau kahwak tu sampai satu kampung dengar, orang nak makan terkeluar habis, bukan kat orang, babi-babi muntah balik. Dengar laki kita punya lah komok macam tu. Dia kata, ya Allah, ada orang macam tu. Kita nak buat terima je itulah laki kita. Ni contoh, belum cerita hak jenis bini laki sengau lagi. Colgate jadi kongkek. Abang, Mamik kongkek. Rupanya Colgate mak betul bodoh tak faham. Korang hajang duduk ni siang malam. Kawan tu minta buat benda tak elok, minta Colgate jadi kongkek. Kejap abang mai buat kongkek. Ni dia pun layan loh bini dia. Dah lah. Beli ayam. Bini anak menantu tu nak Colgate. Nampak tak? Sengau dia. Masuk macam ni. Bila dia tak ada, hampa tak nampak tang masuk, hampa nampak tang sengau dia. Hargailah pasangan. Hargailah kerja yang kita ada. Kita tengok senang kenapa kerja. Orang baru ni 2 tahun lepas bunuh diri pilot Asia orang terjun bertingkat 11 mati tu. Pasal apa? Kena berhenti pilot. Bunuh diri ramai. Bercerai-berai paling ramai saat. Kalau kita cerai-berai ribuan pasangan masa PKP. Kenapa? Bergaduh. Tuhan uji. Lepas tu biar hargai orang kata apa kerja yang kita ada sekarang. Kalau kita kerja apa sekalipun, bayangkan, ya Allah, orang ni tak ada kerja, aku main-main ni kerja aku. Pejabat contoh dia duduk pejabat pukul 9 pansikat, pukul 10, 11, 12 duduk kat kedai atau mana dia pergi. Nampak tak? Kita bila tidak menghargai apa yang kita Tuhan bagi kat kita, hidup kita tak tua. Hargai dengan jawatan, imam cara imam, bila cara bila. Nampak tak?
Dia kata hargai perasaan kita pun tak pernah dihargai. Jangan, saya kata tadi, jangan minta orang lain menghargai kita. Kita menghargai apa yang kita ada. Betul atau tidak? Tu nampak gaya loceng yang kedua. Suruh berhenti. Saja dia buat, dia ada kunci sini dia tekan. Harap dia panjang. Janji pukul 9. Suku lajak sampai 9.40 dah. Ya. So jadilah orang yang menghargai apa yang kita ada. Ringkaslah dia bunyi tu maknanya something lah tu. So berhenti lah tu. So insya-Allah moga-moga ada kebaikan pertemuan kita pada malam ini. Dan insya-Allah saya pun tak nak panjang-panjang. Jadi pukul 9.30 malam ni kan. Berhenti insya-Allah mana patut. Dan moga-moga tuan-tuan sekalian, seulang balik, masa yang ada pada kita ini, jadilah sesuatu, buatlah sesuatu, create ataupun fikirlah dengan kepala otak kita macam mana nak buat benda tu jadi baik. Gawai kita, sahabat kita jaga penjara. Kan, ingat penat dia jaga penjara? Saya tahulah bagaimana bila nak pergi ceramah penjara Sungai Buloh tu, apa reaksi pandangan kita. Bandar-bandar terpilih 400 orang je. Di Sungai Buloh besar surau dia. Tapah besar juga tapi orang tertentu je. Bila kita pergi masuk tu, saya tahu lah bila kita ceramah masuk dengan janggut kita lebih kurang, dia pun akan respect dah. Respon pun tidak. Tapi kita kena relax. Sebab dia pun kata apa? Ustaz ni nampak gayanya. Ustaz dah tak nak kata ke kita lah ni. Betul cakap awak. Kita bilang tak apa, kita tunggu apa dia kata. Dia ceramah. Bila ceramah tu tak ada respon apa-apa. Lalu buat apa? Zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita kena sangka baik dengan dia orang. Rupa-rupanya sawan, semua pakai zikir. Lepas dia kata kita istighfar, pejam mata semua, kita bayangkan salah dengan Allah. Saya punya nak bohong lah tuan-tuan, saya pun banyak dosa dengan Allah. Mari kita pakai istighfar, pejam mata. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semua banduan dekat 5 minit. Lepas dia buat rekod. Ya Allah, sesungguhnya kami banyak dosa denganmu ya Allah. Dia berzikir Astaghfirullahalazim. Saya tahu tuan-tuan, hampir semua orang dia pakai keluar air mata, pakai tayar. Dengan saya pun keluar air mata masa ceramah. Lepas tu baru dia pakai respon dan respect kita. Tanya soalan apa dia jawab. Mestilah kita buang perkara yang buruk. Mana okey dah tu. Bila seorang banduan tu dia bilal masjid. Dia penjara dekat 30 tahun kerana rogol budak sekolah. Dia baca Quran Ustaz. Dia bekas naib Johan Qori banduan peringkat kebangsaan. Masa dah habis tu dia main peluk. Ustaz, doa saya Ustaz tambah keluar. Bini saya baru minta cerai Ustaz. Kenapa dia tak minta cerai masa saya mula-mula masuk penjara? Nak bebas lagi 6 bulan, 8 bulan. Tak cerai. Kita terima lah bang. Allah punya kerja. Mungkin Allah nak bagikan orang yang paling baik di kalangan wanita. Tak mustahil. Saya tak kata saya itu tak baik tak, tapi lebih baik. Setelah berapa lama saya pergi makan nasi Arab dekat restoran di Masjid Negeri Shah Alam. Tengah makan ada 2 orang yang janggutnya panjang putih, berinai, dainya ni macam bertinted, maksud dia hitam, lebam kerana kesan salat. Mai 2 orang ni peluk saya. Assalamualaikum Ustaz. Ana bekas banduan Sungai Buloh. Saya tolak dia. Masya Allah. Hidup kita ada 3 hari tak Lutfi ada. Semalam, hari ini, besok. Dan bersama dengannya 30 anak-anak yatim yang duduk dalam mak tahfiz yang dia sendiri buat. Dalam hidup ni tuan-tuan ibu-ibu, tak ada mustahil. Nak berjaya bukan atas tangan orang.
Nak berjaya, diri sendiri kena usaha. Betul atau tidak? Pilot Oman Air kena berhenti. Lah kaya, jual burger mahal nak mempis, ketul sampai RM18. Dengan bini dia, muda lagi, dekat Bukit Jelutong. Kaya dia. Pendapatan sebulan jual burger dia dekat 4-50 ribu. Dan dia ada peluang jadi pilot balik. Dia masih ada lesen dia. Maksud dia pada kejayaan kita, perubahan hidup kita bukan atas tangan orang, tapi atas diri sendiri. Jadi insya-Allah dengan masa yang ada ni, hargailah apa yang kita ada. Moga-moga kita akan pasti dihargai. Walau bukan manusia, tapi Allah, para malaikat dan seluruh yang ada di alam ini akan menghormati kita di atas penghargaan kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, penerangan yang begitu mantap sekali berkaitan dengan kehidupan kita ini. InsyaAllah tuan-tuan, kita berusaha. Pesan Ustaz yang tak akhir tersat ni, hargailah dalam masa yang ada ini, hargailah apa yang kita ada. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya sama-sama kita merubah diri kita untuk menjadikan ahli-ahli yang berada bersama kita juga turut melakukan perubahan ke arah kebaikan. Ustaz Abdullah Khairi selalu sebut, nak ubah orang lain ataupun nak ubah adik-beradik kita, suami kita, anak-anak kita, ubah diri kita. Ubah diri kita, insya-Allah yang lain akan turut bersama tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Yang seterusnya tuan-tuan, bila pada malam ini masjid menganjurkan majlis umpama ini, tuan-tuan dapat hadir pada hari ini, maka rekod tuan-tuan sekali lagi ditulis oleh malaikat, tuan-tuan hadir ke masjid. Dan pastikan untuk hari esok tuan-tuan ada cita-cita. Yakni cita-citaku ialah untuk aku juga datang ke masjid pada hari esok. Boleh tak boleh? Tak kata apa-apa pun. Boleh tak boleh? Boleh pun tak on kebaik jubok dah lama ni kata. Boleh tak boleh? Boleh, alhamdulillah. Nanti kita dengar. Mudah-mudahan esok kok sekalian. Kalau suami tak pergi masjid, Hamad pergi masjid tu. Tu apa ada rumah? Boleh tak tu? Janganlah Hamad terus ingat bang pergi dalam masjid kata betul. Pergi masjid tu, duduk rumah buat punya mak dia kata. Hamboi mak duduk di rumah pergi masjid tu. Orang lain pergi masjid, sok pergi masjid duduk depan untuk imam tu. Kata. Boleh kata tu? InsyaAllah tuan-tuan, ni azam ni bukan marah. Kita sama-sama berazam. InsyaAllah hari ini kita dapat lakukan kebaikan. Malam ini malaikat tulis kebaikan kepada kita. Kita bercita-cita pada hari esok juga kebaikan itu ditulis oleh malaikat pada untuk diri kita, kebaikan yang kita lakukan insyaAllah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Aslin. Terima kasih kepada Ustaz Wan Adas, Tuan Syekh Wan Adas bin Wan Abdul Hamid, pegawai agama daerah Bandar Baru yang turut bersama-sama kita pada malam ini. Kita doakan kebaikan kepada Tuan Syekh, semoga berkembang dalam kerjaya yang mencapai cita-citanya insya-Allah, menjadi orang yang berjaya di dunia dan di akhirat, dan kita semua insya-Allah. Sekadar itu dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah sama-sama dapat mendengar mutiara-mutiara ilmu daripada dua orang panel kita, Ustaz Aslin dan Ustaz Nisbi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu dapatlah kita jadikan bekalan untuk kita beramal insya-Allah. Jadi sebagai penutup pada malam ini, saya nak minta izin untuk saya membaca dua ayat Al-Quran dari surah Al-Kahfi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala ulaika lahum jannatu 'adn tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabraq muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mas thawabu wa hasunat murtafaqa. Ayat 30 dan 31 surah Al-Kahfi yang bermaksud sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, maka kami yakni Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang yang melakukan kebaikan. Mereka itulah yang memperolehi surga adil, surga yang kekal, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau
daripada sutra halus dan sutra yang tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas pelamin-pelamin yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang sebaik-baiknya. Sadaqallahul azim. Jadi dengan kata-kata itu saya selaku pengurusi majlis pada malam ini mohon maaf seandainya sepanjang program ini terdapat kesilapan dan kekurangan di mana-mana. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam program yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.